Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita bertemu lagi untuk bab yang ketiga dalam kelas kita, kelas penekaan ini. So, dalam bab ketiga ini, okey, kita akan belajar tentang bagaimana menetapkan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, apa itu misi, apa itu visi, apa itu objektif. Jadi, diharapkan pada kali ini kita boleh membezakan yang mana satu visi, yang mana satu misi dan mana satu objektif perniagaan. Baik. Okey. Baik. Ini yang kita akan belajar dalam bab 3 ni. Okey, ada lebih kurang 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 subtopik Okey. Hari ini kita akan tetap belajar tentang maksud visi, misi dan objektif perniagaan ini. Kemudian nanti kita akan tengokkan perbandingan dia. Okey. Kelas akan datang. Kemudian ciri-ciri objektif. Ada SMART, SMART. Lepas tu tujuan penentuan visi, misi dan objektif. Visi, misi, objektif, penghasilan dia. Dan kesan kepada perniagaan akibat kegagalan mencapai matlamat dan objektif. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Last sekali, pencapaian visi, misi dan objektif dalam sesebuah perniagaan. Okey, baik. Hari ini kita akan pergi kepada yang ni saja. Maksud visi, misi dan objektif perniagaan saja. Okey, baik. Kita tengok maksud visi, misi dan objektif perniagaan ini. Okey. Alright. Ini visi, misi, objektif. Kita panggil VMO. VMO. VMO ini ditetapkan supaya menjadi pemacu pemacu kepada pencapaian dan kesinambungan sesebuah organisasi perniagaan. Ini yang penting ni. Okey, ini yang penting. Okey. Visi, misi, objektif merupakan jenis perancangan oleh organisasi perniagaan. Okey. Selain itu, visi, misi, objektif dijadikan sebagai panduan dalam pengurusan organisasi dalam membuat sebarang keputusan tindakan yang diambil. Jadi yang ni visi ni lebih kepada hala tuju. Okey, dia merupakan asas pembentukan strategi perniagaan. Baik. Kita tengok mula-mula sekali yang katakan visi ni. Pasal visi berada di atas, sebab apa visi berada di atas? Sebab kita kena tetapkan dahulu apa visi kita. Visi ni adalah pandangan ke hadapan. Apa yang kita nak jadi 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Itu maksudnya visi. Okey? Dia adalah penetapan perancangan melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Okey? Jadi, contoh macam kamulah. Okey, 10 tahun lagi kita nak jadi apa? Itu adalah visi kita. Saya 10 tahun lagi saya nak jadi seorang pengetua sekolah. Itu visi saya. Okey, itu adalah visi saya. Vision dalam bahasa Inggeris, visi saya. Dan visi ni dia jadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada di masa yang tepat. Maksudnya sekarang ini, contohlah saya saya nak jadi pengetua sekolah. 10 tahun lagi nak jadi pengetua sekolah. So, macam mana saya nak jadi pengetua sekolah ni? Bila saya nak buat visi ni, saya perlu pastikan segala-galanya mesti berkaitan dengan pengetua sekolah. Bukan berkaitan dengan pengetua sekolah memandu. Ataupun berkaitan dengan pengetua, ataupun berkaitan dengan pengarah jabatan. Tak boleh. Bila saya target visi, maksudnya kita mesti spesifik. Apa benda yang kita nak jadi 10 tahun akan datang. So, dalam perniagaan, dia kena spesifik lah. 10 tahun akan datang atau 5 tahun akan datang, apa perniagaan itu nak buat? Contohnya, perniagaan itu ingin menjadi perniagaan nombor 1 dalam seberang perai tengah. Menjadi perniagaan nombor 1. Okey, perniagaan apa? Mungkin dia nak pergi spesifik. Okey, menjadi bengkel kereta nombor 1 dalam seberang perai tengah. Itu nampak spesifik. Baru kita boleh tahu. Kalau just kata perniagaan saja, jadi dia bukan spesifik lagi. Okey, kita perlu sekurang-kurangnya kita perlu pastikan hala tuju perniagaan itu berada di landasan yang tepat. Okey, next kita pergi kepada visi. Tengok visi visi. Baik, visi Visi ini adalah satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan.
dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Baik. Okay. Misi ni adalah menyatakan tentang apa yang kita sedang buat sekarang. Okay. Apa yang kita sedang buat sekarang. Apa yang perniagaan ini sedang buat sekarang. Contoh macam tadi, pasal bengkel kereta. Okay. Kita menjelaskan tentang kita sekarang ini adalah menjadi bengkel yang dikenali ramai di kawasan penanti. Itu sekarang. Okay. Misi itu adalah menjelaskan sesuatu benda atau matlamat yang kita capai sekarang. Okay. Matlamat yang kita capai sekarang. Apa dia matlamat yang kita capai sekarang ni? Dia maksudnya dia bukan capai 5 tahun lagi, tak. Matlamat itulah pun kita capai sekarang. Okay. Kita menjelaskan apakah aktiviti perniagaan yang kita sedang buat. Itu maksudnya visi tu. Okay. Maksudnya visi. Apa yang kita buat. Dibentuk menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Jadi, kita perlu buat visi dulu, baru kita buat misi. Tak boleh terbalik. Okay. Mesti buat visi dulu, baru buat misi. Okay. Alright. Jangan terbalik. Okay. Last sekali adalah tentang objektif. Apa itu objektif? Okay. Objektif ni adalah pembentukan maklumat yang lebih khusus. Yang ni yang lebih spesifik. Kita akan cerita lebih spesifik. Sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Yang ni benda ni dia mesti ada objektif. Misi ni hanya pernyataan ringkas saja. Okey, contohnya macam bengkel telah menjadi bengkel yang terkenal di kawasan penanti. Itu adalah misi dia sebab sekarang ni memang dia telah terkenal. Okey, macam mana nak bagi dia mencapai visi? Mencapai visi dia. So, visi dia apa tadi? Nak jadi bengkel nombor 1 di SPT 5 tahun lagi kan? Itu visi dia kan? So, macam mana nak capai dia? Kita kena buat objektif. Objektif ni adalah secara khusus. Contoh, okey, memberi layanan grade A+ kepada semua pelanggan, tak kira kereta. Itu mungkin adalah satu objektif yang spesifik. Okey. Ataupun lagi, memberi diskaun kepada pelanggan kereta yang telah melengkapkan 5 kali kunjungan ke bengkel ini. Tu. Ataupun objektif lagi apa lagi untuk mencapai visi dia. Okey. Selain daripada pelanggan kan, memberi ataupun menjual ataupun kos perkhidmatan servis servis perkhidmatan bengkel akan diminimumkan supaya pelanggan akan datang ke bengkel inilah, tetapi perkhidmatan mestilah dimaksimumkan. Tu dia tu. Jadi maksudnya kita memberi layanan kepada pelanggan, di masa yang sama kita bagi juga kos tu kurang, diskaun lagi. Pelanggan memang sukalah benda-benda macam tu. Itu mungkin merujuk kepada objektif, lebih khusus, lebih spesifik. Baik, kita tengok next. Next, nanti akan pergi kepada next class, perbandingan dan sebagainya. So hari ini hanya saya nak ceritakan tentang apa perbezaan antara visi, misi dan objektif saja. Visi, misi, objektif, VMO. Baik, itu saja video untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.